ولقد زينا السماء ألف غين ها Terus في أبدا. Wah, sebagai tanda dekat sebuah Salah satu tempat. cara untuk putuskan rantaian COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Syarah MJ Bulat bersama saya Ali Iskandar secara langsung dari Studio B Sri Pentas Bandar Utama. Kepada anda yang berada di rumah, selamat terus berada di rumah, jaga keselamatan, jaga kesihatan anda. Dan kalau boleh hari ini ataupun malam ini kita berinteraksi bersama-sama dan kamilah kongsikan sedikit titipan apa yang berlaku atau apa yang kami bincangkan pada malam ini yang berjudul ibadah di rumah. Ya, sepanjang tempoh PKP yang cukup lama bagi setengah-setengah pihak ini yang tidak berkesempatan untuk keluar, bekerja dan sebagainya, diisi dengan pelbagai aktiviti. Dan ada aktiviti yang menjurus kepada hiburan, ada aktiviti yang menjurus kepada mencari ilmu pengetahuan, ada juga aktiviti bersifat ibadah. Apa sahaja aktiviti yang menjurus kepada sesuatu yang beri manfaat boleh juga dianggap sebagai ibadah. Sebelum saya kongsikan lebih lanjut, saya tertarik untuk berkongsi dengan anda. Ini antara laporan Washington Examiner, portal Washington Examiner ni yang menyebut coronavirus worry sparks researchers for prayer to skyrocket. Bermakna, kalau saya boleh kongsikan di sini, ini seorang penganalisis dari University of Copenhagen yang namanya Janet Benson yang mengatakan bermula Mac tahun ini, perkataan ataupun kata kunci prayer ataupun doa ataupun sembahyang itu meningkat secara mendadak dalam pencarian Google susulan pengisytiharan pandemik coronavirus pada 11 Mac oleh WHO. Jadi diistilahkan sebagai religious coping, bermakna satu dunia sekarang ini akan menjurus kepada keagamaan apabila berlaku musibah. Jadi ini satu petanda yang sangat signifikan dan daripada artikel ini saya tertarik untuk melihat di Malaysia bagaimana keadaannya. Jadi saya masuk ke Google Trends dan saya type search item, satu ialah doa, dua ialah solat. Dan kalau saya boleh tunjukkan kepada anda, okey, ini graf dari Google Trends. Kalau kita nampak ada spike di sebelah sini yang paling tinggi ini ketika Ramadan tahun lalu. Ya, perkataan atau pencarian menggunakan kata kunci doa dan juga solat. Kemudian selepas Ramadan dia menurun dan mendatar dan kembali naik di penghujung tahun dan yang hujung ini nampak ada peningkatan. Ini apabila bermulanya, mari saya besarkan sikit. Okey. Bermulanya PKP, ya. Dan ketika ini yang dimaklumkan solat berjamaah di masjid tidak boleh diadakan, solat Jumaat tidak boleh diadakan. Jadi di Malaysia ni orang ramai mencari atau membuat pencarian di internet tentang ibadah seperti solat dan doa-doa yang boleh menghindarkan kita daripada wabak ataupun musibah ataupun bahaya ini. Jadi ini bermakna memang dalam keadaan sebegini, keadaan genting dan getir ini, kita akan menuju kepada aktiviti keagamaan. Bagus kalau begitu. Jadi hari ini kita nak huraikan lebih lanjut dengan apa yang berlaku bersama dengan panelis kita yang akan kita temu bual melalui talian video. Sebelum itu sekali lagi kami nak kongsikan dengan versi panjang sikit antara individu yang sempat kami kutip visual ataupun perkongsian mereka di media sosial ini tentang aktiviti yang mereka lakukan bersama keluarga, aktiviti yang memberi manfaat. Jadi mari kita saksikan. Kita nak mula dengan perkongsian Ku Faizul. Salah satu cara untuk putuskan rantaian COVID-19. Hana, Mika. Basuh tangan betul. okey, kedai Umi dah buka dah. Siapa nak beli? Ya, cik nak beli apa cik? Joko, itu tadi kedai Umi oleh Puan Farhana dan ini ialah Suhail Al-Mawardi Muhammad Roslan, guru bahasa Inggeris dan Sains tahun 4 yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Mai Baru Pahang. Beliau menjadikan modul pembelajaran bahasa Inggeris dan berkongsi secara percuma di akaun media sosialnya. Dan ini kisah dititipkan oleh Amir Iskandar yang menyatakan sekolah tutup so atuk jadi cikgu. Datuknya Haji Ramli Abu Samah ditunjukkan di sini mengajar cucu-cucunya tajwid. Sangat-sangat menarik.
Baik, ini kedai Umi yang dimaksudkan, ya, Puan Intan Farhana dan suaminya Muhammad Firdaus. Untuk anak-anaknya yang pastinya perkongsian mendapat tempat di kalangan netizen. Aktiviti yang saya lakukan yang bercorak ibadah seperti solat, mengaji dan membaca Al-Quran dilakukan secara berjemaah. Idea ni tercetus apabila saya nak menggalakkan dia lagi bercakap, berinteraksi bersama kakak dia dan bersama saya juga. Okey. Jadi itulah saya adakan kaedah kuis. Siapakah nama Ibu Rasulullah? Selalunya soalan-soalan yang saya bagi kat diorang adalah soalan-soalan daripada bedtime story diorang, ya. Sebab sebelum tidur selalunya saya akan bacakan kisah-kisah Nabi, ya, kisah-kisah malaikat. Lepas pada esoknya ataupun 2 hari selepas itu, saya akan tanya balik. Bincanglah dengan suami, tanya kata nak buat aktiviti apa ni untuk anak-anak, tak mahu bagi boring. Lepas tu tengok stok makanan banyak, tutorial ada. Fikir-fikir, kata jom kita buka kedai lah, bagi mereka beli. Ada aktiviti kan. Okey, macam mana pula cara mereka nak dapat duit tu kan. Mereka akan kena buat beberapa aktiviti lah kalau mereka nak dapat duit tu. Contohnya macam kalau baca buku dapat RM100, kalau vacuum dapat RM500, kalau nak mahal sikit nak hafal surah dari juzuk 30 dapatlah RM1000. So bolehlah beli barang-barang yang ada di kedai Umi ni. Tujuan saya adalah untuk membantu ibu bapa. Zaman sekarang ni, dewasa ini, ramai ibu bapa yang suka mencari bahan untuk anak mereka mula kaji di rumah. Saya menikmati kepuasan bila saya dapat membantu orang lain. Antara manfaat ialah masa cucu-cucu saya diisi dengan ilmu yang berfaedah dan berguna. Melalui kedai Umi ini, anak-anak dapat belajar kaedah macam mana nak jual beli, kaedah kira tentang betul lah. Di samping itu, anak-anak meringankan tugas Umi dan juga mewujudkan kasih sayang antara adik-beradik itu sendiri. Kita boleh mendapatkan hubungan kekeluargaan dan juga dapat meningkatkan lagi daya ingatan diorang dan menggalakkan lagi diorang untuk bersaing secara sihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pastinya ini bukan hanya mendatangkan manfaat kepada mereka tetapi juga kepada orang yang dikongsi melalui media sosial, dan ini juga menjadi inspirasi kepada yang lain untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada keluarga mereka dan juga dikongsikan, dan ini akan menjadi rantaian yang sangat bagus dan positif. Kalau misalnya kata anda ada idea yang anda sekarang dilaksanakan, barangkali belum dikongsi atau sudah dikongsi di media sosial dan kongsi dengan kami, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun melalui WhatsApp di 017, minggu ni ada WhatsApp, ya, 0178288348. Titipkan, kalau anda nak titipkan voice note pun boleh, gambar pun boleh, teks pun boleh di WhatsApp, tapi jangan hubungi kami. Kalau nak hubungi, nak bersembang dengan saya di telefon, di talian 0377261603. Okey, satu lagi perkongsian yang mendapat perhatian kami ini ialah kelas pengajian Al-Quran online secara percuma, secara live di Facebook, dan ia dilakukan di Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Jadi ini antara yang dilakukan yang sempat dikongsi di Facebook. Huruf. Qin. Wan. Okey, kita nak terus bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Hamidullah Wan Abdul Halim Al-Hafiz di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar? Alhamdulillah, kami sihat adanya. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terlebih dahulu kami nak ucap syabaslah atas aktiviti yang dianjurkan ini, ya. Pengajian Al-Quran online secara percuma ni. Katanya setiap hari ada saja aktiviti atau macam mana sebenarnya? Ya, setiap hari ada aktiviti. Maknanya kita akan buat setiap petang lah pada pukul 5.30 petang. Okey. Kita buat program bimbingan bacaan Al-Quran secara harian. Maknanya satu hari satu muka. Kita akan baca bersama dengan peserta kita secara live lah. Secara live. Okey. Dan kita akan beri penekanan di Lahjah Arab. Sebagai contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Lahjah Melayu. Kita nak bagi Lahjah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Macam tu. Maknanya belajar lahjah juga sekali?
Kita bagi lancar Arab, okey. bertajwid, bertaranum. Jadi kita ada bagilah formula pada para peserta kita. Saya contohnya nak bagi lancar Arab ni contoh baba baba wali babna minal mubani mubaba waliba. Jadi dia akan baca Al-Quran dengan Tabarakalladzi. Macam tu contohlah. Okey. Jadi saya duk tengok anak-anak murid saya ni mereka minat dengan pengajian Al-Quran yang kami buat pada semua setiap hari itu dengan formula-formula tersebutlah dan mereka dapat praktik di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, jadi ada program bimbingan bacaan Al-Quran, kemudian ada program bimbingan bacaan Iqra, kemudian ada coaching hafazan pun ada juga ya? Ya, coaching hafazan pada hari Selasa pada pukul 6.45 pagi untuk secara mingguan lah. Lepas tu untuk bacaan Iqra pada hari Khamis setiap minggu pada pukul 6.45 pagi. Dan mereka boleh juga semak bacaan bersama dengan saya pada hari Rabu pada pukul 5.30 petang. Jadi dalam program tersebut kita akan buat live lah. Jadi maknanya saya mengajak secara live ni maknanya bukannya saya tak dengar langsung bacaan daripada anak murid saya. Jadi saya akan dengar juga bacaan daripada anak murid saya walaupun saya tak kenal mereka melalui talian telefon. Jadi mereka akan bermakna yang ni yang semak bacaan ni Ustaz berinteraksi dengan Facebook. Kemudian kemudian siapa-siapa yang nak semak bacaan dia hubungi Ustaz begitu. Mereka akan hubungi saya ketika mana jam pada pukul 5.30 petang. Setiap hari Rabu lah. Baik. Jadi itu saya boleh tahu tahap bacaan mereka macam mana kan. Kemudian ada program bimbingan bacaan qiraat juga ya? Bacaan qiraat kita akan buat secara bulanan. Okey. Baik, Ustaz, setakat ini sambutannya bagaimana? Sebab kalau buat di Facebook tu mesti ramai mengikut. Kemudian kalau mereka nak berinteraksi tu bagaimana? Ikut siapa dulu ke atau macam mana? Jadi Alhamdulillah di sini sambutan yang ikut kami adalah 37,000 followers. Jadi mereka yang interaksi bacaan tersebut, kita akan buka satu program, maknanya kita akan maklum dululah di dalam Facebook. Jadi hari sekian-sekian, jadi peserta akan boleh call kita untuk mempertanyakan bacaan tersebut. Jadi orang ramai yang ada dalam live tersebut, mereka boleh dengar bacaan daripada yang call. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut anda boleh layari facebook.com/Pusat Pakar Al-Quran Pulau Pinang. Maksudnya ini memang Ustaz duduk di Penang lah ni ya? Sekarang ni Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Dulu saya buat pangkat Pulau Pinang. Jadi sekarang ni peserta talaqi secara personal ni secara offline dan online kita buat seluruh Malaysia. Okey, tapi Ustaz dari Penang lah. Ya, saya daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang lah ya. Okey, maknanya peserta yang mengikuti kursus ni satu Malaysia lah. Ya, satu Malaysia. Oh, Alhamdulillah. Secara daftar pun ada, secara umum pun ada juga. Berapa, kalau saya boleh tahulah berapa kamera yang Ustaz guna pakai, sebab saya nampak ada macam penulisan untuk tajwid dan sebagainya, kalimah-kalimah tertentu. Untuk kamera saya guna satu sahaja. Oh, satu saja ya? Satu yang maknanya ringkas sajalah. Kalau saya duduk di luar, saya akan buat di dalam kereta. Maknanya kalau saya duduk di mana-mana, saya boleh buat di masjid ke, ataupun buat di pantai ke. Baik. Buat di pasar malam pun pernah juga saya buat. Bagusnya. Untuk nak tarik masyarakat untuk mendekati Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Ustaz, bila Ustaz mula buat keputusan untuk mengadakan pengajian Al-Quran secara percuma live Facebook ini? Sebelum tu kami pada tahun 2017 kami buat melalui grup WhatsApp. Okey. Jadi buat grup WhatsApp. Jadi tahun 2018 kami berpindah pada Telegram. Jadi tercetus idea daripada isteri saya untuk buat dalam Facebook sebabnya Facebook pada tahun 2019 hinggalah sekarang. Maknanya sebelum PKP pun dah buat lah ya? Sebelum PKP pun kita dah buat dah. Alhamdulillah. Ustaz, keadaan lagi sambutan lagi hangat lagi. Itulah dia kan, sebab semua orang kena ada di rumah kan. Okey, Ustaz, kalaulah saya misal kata saya nak hubungi Ustaz, misal kata sekarang ni kita buat semakan bacaan Al-Quran, apa yang perlu saya buat? Okey, di depan ataupun bersama saya ni ada surah Al-Fatihah. Jadi apa yang Ustaz perlukan daripada peserta itu? Peserta tu dia ada Al-Quran dan dia terus mempersembahkan bacaan Al-Quran. Dan dia tak perlu
Jabra atau ketak dan sebagainya, dia baca seperti mana dia baca, dan saya akan tegur bacaan. Okey, dia perlu baca, contoh kalau surah Al-Fatihah ni, adakah dia perlu baca sampai habis ataupun ustaz akan betulkan pada waktu ustaz lihat kesilapan atau ustaz dengar kesilapan? Maknanya dia akan baca, satu ayat, saya akan petik ayat tersebut, ayat kedua, saya akan petik ayat kedua, sampailah habis ayat. Okey. Jadi satu sesi untuk seorang peserta tu berapa lama? Satu sesi dalam 3 minit, dalam 4 minit, ikut bergantung pada peserta tu. Kalau saya dia tak pernah lancar, banyak teguran, jadi lama lah, 5 minit. Okey. Dan surah yang untuk tembok bacaan ni bukan tumpu pada surah Al-Fatihah saja, kita akan tertumpu pada surah-surah yang lain. Kita akan ikut muka surat. Okey, maknanya bukan surah yang mereka pilih lah. Bukan surah yang mereka pilih. Kita akan ikut muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4. Okey. Jadi satu sesi tu ada 15 panggilan lah. Okey. Kita akan call. Tapi biasanya lain di sini. Okey, lain. Tapi maknanya kalau seorang peserta tu menghubungi ustaz untuk menyemak bacaan, maknanya orang lain di Facebook Live tu tidak akan dapat mendengarlah, hanya individu tu dan ustaz sajalah, ataupun macam mana? Tak. Kita akan buat live. Okey, maknanya panggilan tu guna speakerphone lah, orang lain boleh dengar lah. Ya. Okey. Memang jelas. Jadi kalau sekiranya nak tahu metod, maka boleh layari page Ustaz Pakar Al-Quran Malaysia, boleh tengok metod pembelajaran yang kami buat semakkan bacaan bersama dengan Ustaz. Okey, baik. Apa Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia? Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Ya. Okey, baik. Anda kalau nak jadi peserta bolehlah bersama-sama dengan Ustaz Wan Muhammad Hamidullah ni ya. Ustaz, terima kasih banyak-banyak besar pada Ustaz buat ni. Ya. Sama-sama. Terima kasih jual. Ya, amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekali kami war-warkan kalau anda ingin ikuti, misal kata dah cari sebenarnya banyak alternatif, tapi ini salah satu yang barangkali anda ingin cubalah di facebook.com Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Okey, kita ada pemanggil nak berkongsi aktiviti barangkali di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Muhammad Ajmal. Muhammad Ajmal, ya. Dari tim sindiket dekat Klepang Putra Ipoh. Di Ipoh, okey, baik. Okey, saya nak kongsikan aktiviti kami yang tim bujang Okey. duduk kat rumah kedai Okey. So aktiviti kita orang harian, selain daripada bagi makan kelandangan, kami mega nasi lemak, kami bagi ada sikit lebih kita bagi makan kelandangan dengan haiwan-haiwan terbiar lah, macam anjing, kucing, itu jalan. So itu je lah yang kita nak kongsi. Okey. Bila kita bagi makanan ni semua, keluar ke mana? Sebab sekarang ada PKP kan. Jadi betul. Di mana dilakukan aktiviti ni? Kawasan dalam kawasan daerah daripada Cemur, Klepang sampai Tasik lah. Okey. Nak luar nanti takut nak tahan. Maknanya keluar ni sebelum roadblock lah dengan kata lain. Ya, betul. Okay. Berapa orang sekali keluar ni? Semua ada 8 orang. 8 orang. Maknanya diagihkan ke tempat yang berbeza-beza ke atau bagaimana? Berbeza-beza. Tapi bukan jalan sekali lah, semua pecah-pecah. Ada kawasan masing-masing. Maknanya tak akan nampak perhimpunan beramai-ramai lah ya? Tak ada. Jangan. Nanti kena tangkap. Betul. Bagus. Okey, terima kasih banyak Cik Ajmal. Selamat meneruskan aktiviti kebajikan ya. Kalau boleh jaga jarak sosial dan sebagainya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada lagi boleh kongsikan. Kadang-kadang aktiviti anda ni boleh menjadi inspirasi kepada yang lain juga. Dan kita nak kongsikan antara yang dimuatkan di WhatsApp pun ada juga. Ini yang dihantar, mari saya besarkan sikit ya. Okey. Katanya rasanya masa PKP ni adalah masa yang sangat berharga bersama keluarga, sebabnya sentiasa solat berjemaah bersama-sama. Tak pernah miss, alhamdulillah. Ada masa untuk sentuh Al-Quran yang terlalu lama duduk di bucu katil. Terlalu lama duduk di bucu katil. Suami dari susah nak baca ayat-ayat, terus bertaranum. Sedap je dengar, alhamdulillah. Sejuk hati dengar. Suami daripada susah nak baca ayat terus dapat bertaranum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Dan kita ada seorang lagi pemanggil. Hello. Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Puan Asniza ya? Ya, saya. Puan Aziza. Puan Aziza dekat dengan TV ke bagaimana? Sebab saya dah macam dapat dengar suara saya. Dengar?
Dengar? Okey. Jauhkan, memang jauh dari TV ataupun mutekan suara? Okey, boleh. Okey, baik. Apa aktiviti yang dilakukan yang bermanfaat? Okey, setakat ni saya kalau macam dengan keluarga malam itu hari kalau malam tu saya memang jemaah lah, solat jemaah. Okey. Malam dan maghrib dengan isyak lah. So kita akan solat macam solat maghrib jemaah sekali dengan hajat. Okey. Dan juga taubat lah. Setiap hari? Setiap hari. Alhamdulillah, okey. Baik. Itu amalan lah sebab yelah mungkin because of that bala tu yelah mungkin kami kita tak tahu kan. So kalau boleh biarlah sentiasa selama ni tak ingat pasal taubat dan orang kata hajat tu kan. Lepas tu saya amalkan dengan anak-anak berkumpul, main carom. Sambil tu main carom sebab selalunya asyik main handphone aja kan. So macam tak sampai bila nak main handphone kan. So saya terus pergi beli terus masa tu. Memang dalam rumah tak ada sebenarnya. Maknanya beli untuk tempoh PKP ni lah. Ya, betul. Okey. Baik. Saya terus beli carom, congkak, pingpong. Meja beli tu semua supaya dapatlah orang kata together lah kan. Kalau tidak anak dah ke dalam bilik seorang. Betul. Di luar hall kita pun tak nampak dia kan. Yalah, semua masing-masing. Walaupun tadi pun tengah main-main juga ni congkak tadi. Ya. Semua offline lah tadi ya. Ya. Alhamdulillah. Syabas diucapkan. Okey, terima kasih. 8 malam memang dah tutup dah. Ya ke? Okey. Ya. 8 malam memang tutup? Handphone memang dah kena tutup. Dia lepas maghrib 7 tu memang dah tutup lah. Bagus. Yang betul 8 malam memang tak boleh buka handphone dah. Bagus. Semoga menjadi contoh kepada yang lain juga. Walaupun internet ada percuma sekarang ni, pun kena offline. Okey, baik. Terima kasih Puan Aziza. Okey, sama. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Okey, ini dia satu lagi titipan WhatsApp yang saya boleh kongsikan dengan anda. Sekejap ya, kena cari betul. Okey, ini dia. Gambar yang dikongsikan. Okey, ini ceritanya. Macam buat homework, aktiviti anak-anak. Walaupun barangkali aktiviti ini dalam gambar kita lihat macam gambar biasa dilakukan, tapi barangkali masa PKP inilah anak boleh ditumpukan dengan lebih terhadap ilmu pengetahuan ya. Dan ialah apabila banyak perkongsian tentang cara untuk belajar, ada tuition percuma dan sebagainya, bolehlah digalakkan untuk disertai juga bersama-sama. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak bersama dengan Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam yang juga antara lain menjadikan kesempatan ini untuk mengajar ataupun menyimak bacaan termasuklah golongan artis. Selepas ini kita akan bersembang dengan beliau dan kita akan bercerita tentang bagaimana PKP ini boleh menjadi fasa untuk kita beribadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Selepas ini dalam Syariah Hijab Bulan. Kita semua sedar tentang kepentingan salat berjemaah. Bahkan dalam setengah mazhab fiqh Islam, salat berjemaah di masjid itu adalah merupakan satu kewajipan. Sama ada kita mengatakan ianya wajib ataupun sunat muakkad, tuntutannya gugur bila mana wujud keuzuran yang diiktiraf oleh syarak seperti mana membahayakan nyawa diri sendiri dan nyawa pihak yang lain. Dalam Islam ada kaedah la darar wala dirar. Janganlah kita bagi mudarat pada diri sendiri dan juga kita buat mudarat pada orang lain. Dalam Islam juga ada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesusahan itu boleh membuatkan kita mengambil pandangan yang lebih mudah. Dan dalam Islam juga ada pandangan sadduz zara'i, iaitu kita memotong sebab-sebab, mencegah sebab-sebab yang boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bagi tahu Allah akan menulis bagi seorang hamba yang sakit dan musafir itu
pahala amalan yang sama dilakukan ketika mana dia sihat dan ketika mana dia sedang bermukim, iaitu kalau kita sebelum ini selalu pergi ke masjid, kita menjaga salat berjemaah kita di masjid, maka insya-Allah ketika mana uzur di waktu yang kita tak mampu nak berjemaah di masjid ketika ini, Allah tetap akan menulis pahala yang sempurna bagi kita kerana kebiasaan yang kita lakukan sebelum ini. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ianya merupakan azab yang diantar kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi pada masa yang sama ianya juga adalah rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menetap di rumahnya, yamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, dia menetap di rumahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, dan dia beriman bahawa tak ada apa yang boleh menimpanya melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka Nabi bagi tahu falahu ajru syahid, dan baginya pahala syahid. Okey, kembali dalam Syariah Meja Bulat dan semakin banyak WhatsApp masuk. Cuma kalau boleh anda hantarkan teks ataupun gambar supaya saya dapat kongsikan kepada semua ya. Baik, sementara itu kita nak bersama dengan Ustaz Sheikh Abdul Karim Fatani Al-Maki. Beliau adalah Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, masjid besar, masjid negeri itu yang cukup megah ini, dan beliau ini bukan calon-calon orang. Kalau anda pernah menonton siaran azan di TV9 seperti dahulu yang berada di KL Tower tu melantunkan azan, itulah individunya. Dan beliau bersama kita di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, kami di sini sihat adanya. Ustaz antara yang turut melakukan ataupun menganjurkan kelas pengajian Al-Quran secara online ni, boleh Ustaz kongsikan lebih lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih berikan kepada kita nafas untuk kita berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar sana kita tak boleh keluar, kita boleh ikut perintah apa yang diminta kerajaan untuk kita ni kekal stay at home, dan kita semua ni kena buat yang terbaik untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya terfikir untuk buat kali pertama jarang saya nak live melalui Instagram saya untuk bersama dengan follower saya. Jadi saya fikir saya tengok ada ada multimedia ni satu perkara yang baik, boleh kita berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana. Maka saya cuba buat kali pertama, saya buat live untuk mengaji bersama dengan saya. Kita sama-sama membaca surah Al-Mulk dan kita betulkan tajwid ayat satu ayat, dan kita baca pun agaknya taklah kita ambil tajwid yang tinggi, kita ambil yang basic saja. Lepas tu siapa daripada luar follower saya untuk request untuk membaca Al-Quran. Jadi ada daripada Brunei, ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia, Thailand, South Africa, dan London pun ada, selain pada Malaysia lah. Jadi alhamdulillah dapat saya sebarkan bacaan Al-Quran dan betulkan tajwid, masuk rumah ke rumah, walaupun tidak dibenarkan untuk kita terbang dan sebagainya. Tapi subhanallah, dengan laman sosial ini, dengan live sebegini, kita dapat menziarahi silaturahim saudara di luar-luar sana, dan kita ingatkan mereka ni dengan Al-Quran Karim. Alhamdulillah ramai yang berminat dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana Ustaz mendapatkan penyertaan daripada negara luar? Barangkali sebab Ustaz punya network sebab sebelum ni berada di luar negara kan? Adakah itu antara advantage Ustaz untuk mendapat penyertaan daripada luar? Selain daripada kelompok artis dan selebriti ni? Saya alhamdulillah sebenarnya rezeki itu sebenarnya rezeki. Saya pun ada join dalam program Upin Ipin Iqra, jadi sebagai guru Upin Ipin ya, jadi tersebar di negara Indonesia sebagai Ustaz Upin Ipin. Dan kalau dekat Malaysia ni azan TV9, kalau dekat Indonesia azan dekat dekat MCTV, channel MCTV untuk azan kartun Upin Ipin. Jadi
Jadi dia buat watak saya, dan jadi saya di Indonesia terkenal dengan Ustaz Upin Ipin. Baik. Jadi itu yang ramai yang alhamdulillah berminat dengan Al-Quran. Di situlah langkah saya untuk berdakwah melalui Al-Quran dan melalui alhamdulillah itu je. Ya, Ustaz, tadi kami bersama dengan Ustaz Wan Muhammad dari Pulau Pinang juga menganjurkan aktiviti ini. Cuma saya nak tahu sebelum ni kita tahu kalau nak belajar Al-Quran terutamanya perlu berguru, dan guru itu perlu ada di depan. Kali ini dengan teknologi dengan secara online. Jadi ada sebarang percanggahan pandangan tentang perkara ini? Sebenarnya kalau kita dalam keadaan yang emergency sebegini, lebih baik daripada kita dah tonton, tengok drama, tengok benda-benda yang tidak memberi manfaat. Sedangkan kita kena ingat dalam hadis Rasulullah SAW, ramai daripada kalangan kita pada bulan Syaban ni, mereka ni akan dilalai. Sebab kita sebelum ni kita sambut Rejab. Rejab ni kalau dulu bulan-bulan yang diharamkan perang dan sebagainya. Lepas tu bulan Ramadan awak akan standby bulan Ramadan. Jadi ramai pada kalangan kita ni dia akan lupa nak beribadah, nak buat kebajikan, nak berpuasa pada bulan Syaban. Jadi dan bulan Syaban inilah amalan kita diangkat ke langit, dan kita kalau boleh kita nak amalan kita ni, itu Rasulullah SAW bersabda, kalau boleh nak diangkat amalan kita ni dengan keadaan kita berpuasa, mana kita ni membanyakkan ibadah dan berpuasa pada bulan Syaban ini. Jadi saya fikir pada kita dah buat dengan perkara yang tidak manfaat pada diri kita, pengisian kita bersama dengan family dan sebagainya. Baik kita isikan benda Quran dan sebagainya. Kalau kita ni masih lagi merangkak, kita ambil lah step by step, ambil qiraati dulu ke dan sebagainya. Kita jangan ego, kita jangan tunggu masa kita nak jadi pandai terus. Bahkan Al-Quran ni sebenarnya dia perlu pada masa dan sabar. InsyaAllah kita akan dapat keistimewaan bersama dengan Quran ni ialah ketenangan jiwa, dan kita dapat dikatakan Quran ini adalah penawar fihi syifa. Jadi kita bersama dengan Quran ni, bagi saya rasa memanglah kita kena musyafahah bersama dengan guru face to face. Tapi dengan keadaan sebegini kita tak boleh. Kita pun dah nak ada smartphone yang canggih, ada earphone, boleh kita dengar suara ustaz tu dengan jelas, nampak makharijal hurufnya, sebutan huruf ustaz tu jelas. Jadi benda yang canggih dah ada depan kita. Tapi kalau kita tak guna untuk kejalan Allah, maka kita akan masuk pada golongan orang yang ketinggalan dan rugi. Jadi baik kita guna untuk mengisikan masa kita bersama dengan family, dan bagikan masa macam saya bagikan masa 3 jam sehari untuk saya live bersama dengan masyarakat di luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai yang feedback. Ada dalam gambar yang saya lupa nak bagi, ada yang gambar tunggu request 4 kamera, 4 handphone, letak bola atas meja tu menunggu nak request. Pokoklah mana satu dapat. Betul. Ini cerita saya menangis. Saya kata sungguhan orang duduk di rumah ni amat memerlu pada ilmu. Jadi kalau kita nak pergi ke rumah ke rumah agaknya sukar. Nak menziarahi, nak pergi ke Bogor, nak pergi ke Indonesia. Jangan kata Indonesia, nak keluar pada Shah Alam pun susah. Jadi kita dah boleh masuk dalam jiwa masyarakat di luar sana melalui media yang sosial yang canggih ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat buat benda-benda macam ni. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita dan memberi semangat untuk di luar sana dapat membaca Quran dengan baik, insya-Allah. Ini yang disebut rahmat kepada orang mukmin ni, Ustaz, ya. Ya, betul. Ya, dalam situasi musibah ini. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya. Semoga terus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yes. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Jaga diri. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syekh Abdul Karim Fatani Al-Maki bersama dengan kita, dan pastinya anda ingin juga meluangkan masa dan mencari guru mana. Beliau antara yang direkomend lah, ya, kalau boleh saya sebut istilah recommend itu, kerana sambutan bukannya dari kalangan rakyat Malaysia tetapi juga luar negara. Ya, di Indonesia dipanggil Ustaz Upin Ipin. Baik, kita nak kongsikan apa lagi yang dititipkan oleh rakan-rakan di WhatsApp ni. Saya kena reboot semula ni. Barangkali banyak yang masuk ni. Okey, dan kalau nak hubungi kami di talian 0377261603. Okey, bila dah banyak masuk, mungkin ada sedikit situasi. Okey, mari kita tengok apa yang berlaku. Selepas ini boleh hubungi kami, ya, untuk bersembang dengan saya. Baik, ini satu yang dikongsikan, katanya musim PKP ini ambil peluang study dengan anak saya Muhammad Shah Iskandar bin Muhammad Yusof. Umurnya 2 tahun 9 bulan, mengaji, mengeja, mengira. Alhamdulillah,
usia 2 tahun 9 bulan dah hafal Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, siap ada hantar video. Saya tak tahu boleh buka ke tak video yang kita tengok. Nampaknya sebab tadi saya dah cuba tak dapat, tapi kita tengok boleh tak. Okey, ada sedikit masalah. Tak dapat buka. Apa pun terima kasih kerana berkongsi dengan kami. Kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bercerita juga dalam kita membuat amal jariah, berdakwah dan sebagainya. Ada juga golongan dalam kalangan kita ni yang mengisi masa dalam fasa PKP ni untuk bertelagah, untuk membangkitkan satu isu dan saling bertelagah, isu tentang B40, isu tentang artis dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat situasi ini dan sebagai seorang Muslim, adakah ini jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah? Kita bincang lebih lanjut selepas ini dalam Syariah Hujung Bulan. Okey, kembali dalam Syariah Hujung Bulan. Antara perkongsian ini gambar seorang yang menghantar melalui WhatsApp, anak belajar masak roti jala pun ada juga ni ha. Siap duduk atas dapur ni, hati-hati ya. Dan tadi juga ada juga belajar buat donat dan sebagainya. Okey, dan terima kasih kerana perkongsian ini. Yang mana sempat kami kongsi ya. Tapi apa pun kami alurkan aktiviti yang bermanfaat daripada anda semua. Okey, kita nak bersama seterusnya dengan seorang pendakwah yang tidak asing lagi, ya, yang suka berseluruh juga dalam beliau berdakwah ni, jadi mendapat perhatian ramai juga. Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ilyas Ismail. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Eli? Saya Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Ustaz ni di rumah ke Ustaz? Oh, tak pernah pakai kod di rumah malam-malam. Ada. Macam di studio punya Ustaz ni. Oh, itulah. Amal Jembulat punya pasal lah ni. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustaz, tadi kita kongsi banyak aktiviti yang dibuat secara online, ya, belajar Al-Quran dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama dengan kesempatan internet percuma dan sebagainya, ramai yang ataupun adalah sebilangan ini yang turut mengambil kesempatan untuk bertelingkah dan apa ni, ialah bertelagah tentang situasi yang baru-baru ini tentang bantuan kerajaan. Jadi ada kelompok tertentu yang suka bertelagah dan mengatakan netizen sepatutnya macam ni, artis sepatutnya dan sebagainya. Bagaimana Ustaz melihat sebab perkara ini dilakukan oleh orang kebanyakannya Muslim kan? Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eli dan semua para penonton Syariah Hujung Bulan ya. Sebenarnya apa jua ujian yang menimpa kita, di situ dia akan menzahirkan kita punya true colour, warna sebenar kita. Kadang betul dalam Quran Allah Taala sebut kalian jangan mengaku kalian beriman selagi tak diuji. Bila diuji ni baru kita akan nampak warna setiap orang. Mungkin warna seorang pemimpin, warna seorang masyarakat, warna seorang siapa-siapa boleh, selebriti siapa pun akan nampak. Dan bila waktu lapang macam ni akan nampak dia ni seorang yang memanfaatkan ke arah apa. Ada orang jadi keyboard warrior, mengamuk dalam media sosial ataupun sebab sikap orang beriman yang paling terbaik sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang Islam yang bagus ialah dia meninggalkan sesuatu yang tak memberi manfaat sama ada untuk dia dan juga untuk orang lain. Tinggalkan je lah benda-benda yang tak mendatangkan faedah ni semua. Itu pandangan saya lah. Okey. Cuma itulah kadang-kadang benda ni macam terlalu menyeronokkan apabila dapat melayan perkara-perkara seperti ini. Bagaimana bila kita nak kuatkan diri kita supaya bila kita tahu benda ni memang ialah kita tahu keresahan situasi yang memerlukan bantuan sokongan kewangan dan sebagainya. Jadi kita pun nak berikan pendapat. Tapi kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan sentimen dan juga emosi ni Ustaz. Bagaimana kita nak mengawal diri supaya apa yang kita lontarkan itu tidak memudaratkan dan setidak-tidaknya memberi manfaat kalau kita tidak berdiam diri? Betul. Salah satu daripada sifat orang yang baik, orang beriman juga ialah apabila dia melontarkan suatu pandangan ke apa semua pun, dia ada sikap cermat tau. Ada satu hadis lagi Nabi ada sebut, tanda-tanda orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat ialah falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik atau lebih baik kau diam sajalah. Dan kita pun sebagai orang muslimin dalam seminggu kita diajar supaya wajib diam. Wajib diam sekejap. Bila tu?
Kalau time Jumaat hari yang kalau sebelum tempoh ni kan kita sembahyang Jumaat, kan ada waktu kita wajib diam. Orang lelaki kan, muslimin. Time khutbah tu, wajib diam. Agama nak ajarkan, kau diam sekejap boleh. Belajar untuk diam. Dan diam itu bukan silent reader ke apa. Kau diam untuk muhasabah sekejap. Cuba jadi a good listener. Jadi orang yang mendengar pula. Cakap tak habis-habis. Tugas host tak apalah cakap. Penceramah pun sama. Tapi maksudnya, tapi situasi di sini ialah masyarakat yang apa tu, dia tahu kesan akibat, cause and effect dia tu. Sebab dan akibatnya tu nanti. Maka dia kena hindarlah benda tu. Sebab dia akan mendatangkan mudarat pada keseluruhan masyarakat kita. Cuma itulah bila kita saling berkongsi ni kan, kita rasa macam kita pun nak turut serta. Secara dalam tak sedar kita memanjangkan perkara-perkara yang tidak elok dan ia akan terus terakam dalam alam maya ni Ustaz ya. Itulah dia. Jariah. Itulah jariah juga. Okey Ustaz, selain daripada barangkali Ustaz boleh kongsikan pandangan selain daripada aktiviti membaca Quran secara online, belajar Al-Quran ini, apa lagi aktiviti yang boleh dianggap sebagai memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga dalam fasa berada di rumah ni dan juga orang lain yang melihatnya di media sosial? Apa lagi yang boleh dianggap sebagai dakwah dan juga ibadah ni? Saya nampak macam ni. Bagi kita yang dalam tempoh PKP sekarang ni, kita tak terlalu jemu sangat kalau nak ikutkan. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang pernah dilalui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan dalam Quran Allah cerita kan. Gelap laut, gelap perut ikan dan gelap malam. Jadi dalam tempoh itu Allah mengajarkan kalau kau nak selamat daripada perut ikan yang kau sedang berada itu, maka amalkanlah zikir ataupun tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah selamatkan. Jadi saya ingat antara pengisi yang paling penting ialah nombor satu sekali, iaitu bermuhasabah. Kita duduk dalam tempoh ni, kita tengok balik. Kita pelajaran anak-anak sejauh mana kita pantau. Cuba tengok balik sekejap. Kan? Selama ni kita memberi alasan kita tak ada masa, quality time apa tak ada kan. Kalau dibuat kajian, bapa, hampir 65% bapa tak dapat meluangkan masa dengan anak-anak. Berbanding dengan ibu, 82% dapat luangkan masa dengan anak-anak. Jadi itu alasan sebelum ini. Sekarang dah memang ada di rumah. Semua pakai ada di rumah dah semua. Tak boleh kata tak sempat langsung Tak ada. Dah mengadap dah muka apa semua ni. Jadi satunya boleh wujudkan suasana solat berjamaah maupun rutin. Sebab saya ingat mungkin nanti bila berakhirnya tempoh PKP ni, saya kira rakyat Malaysia punya schedule harian dia akan berubah ni, saya ingat. Akan berubah ni. Sebab apa? Segi sebanyak kita sedang maaf dengan izin, reschedule balik sekarang ni. Biasa pagi-pagi pergi kerja tapi sekarang ni mungkin dah ramai dah solat duha pagi-pagi, kemudian siapkan sarapan. Jadi dia akan berubah. Jadi saya ingat ambil peluang ni. Itu salah satunya solat jemaah. Yang keduanya untuk dia panggil small talk, berbual Melayu panggil apa small talk, lama tak cakap Melayu ni apa. Bersembang. Kita sembang tentang pelajaran anak-anak dan sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah human touch. Kita sekarang ni banyak high tech kita tak ada high touch sekarang ni. So saya ingat dalam tempoh PKP ni banyak high touch sikit. Urutkan isteri ke apa dan sebagainya. Malam-malam lain pula isunya. Betul dia nak pukul 12 malam ni Ustaz. Tapi tak apa. Begitu. Perkara yang baik kita kongsikan. Tertawa rakan-rakan juru kamera saya di dalam studio. Itulah. Okey Ustaz, satu lagi perkara yang menjadi kebimbangan kita juga ialah tentang perkongsian berita palsu ni kan. Sebab ia menimbulkan kebimbangan pada masa sama. Ada yang bercakap tentang hukum hakam agama dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana Ustaz melihat situasi ini? Sebab Ustaz antara yang banyak berkongsi juga. Jadi kadang-kadang apabila seorang tu berkongsi di grup WhatsApp sebagai contohnya, di bawah tu dia kata copy paste dari grup sebelah. Jadi itu seolah-olah macam penafian lah. Ini bukan saya, ini saya sekadar kongsi. Jadi sejauh mana ini sebenarnya tidak baik untuk diamalkan? Ada satu perkongsian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bersabda, kata Nabi, kafa bil mar'i minal kadhib ay yuhaddis bi kulli ma sami'a. Maknanya Nabi kata cukuplah seseorang itu dianggap penipu, pembohong apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Saya ingat istilah WhatsApp hari ni
Dia itulah forward. Forward dari grup sebelah kan, copy paste apa. Semua. Maka dia juga dianggap sebagai penipu. Sebab kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan, takkanlah dalam sebanyak-banyak tu tak ada satu dua benda yang apa tu, ralat ke, benda tak betul ke, benda salah ke apa. Kau sampaikan semua sekali. Maknanya kau pun termasuk dalam kalangan penipu. Dan saya nak beritahu juga, Nabi juga mengingatkan antara majoriti azab kubur adalah disebabkan dua perkara. Pertamanya kerana kencing tak bersih. Yang keduanya menyampai-nyampai. Menyampai pula benda yang dia tak pasti. Itu dahsyat ni. Sebab tu kita benda tak pasti jangan nak menyampai. Macam hari tu awal-awal kan. Kita rakyat Malaysia ni, saya ingat kita ada beberapa fenomena hari tu kan. Ramai dah nak menjadi apa, juara isu. Betul. Mula-mula hari tu nak jadi pakar faraid. Lepas tu nak jadi pakar wabak, pakar virus. Macam-macam habis semua dalam grup semua. Ada sampai hari tu, tahap hari tu, dia share, dia kata Nabi pernah cakap tentang virus yang melanda sekarang ni. Apa pula Nabi cakap ni? Dia kata tu, Nabi sebut tentang hadis Wahan. Wahan tu lain maknanya orang yang benci mati dan cintakan dunia. Yang berlaku ni kawasan itu Wuhan lain. La ilaha illallah. Sikit penyajian. Dia akan menyebabkan kecelaruan dalam masyarakat. Kami Ustaz kena betulkan balik. Jadi ingat, dia bahanan dia besar. Okey, Ustaz, tapi ada kalanya kita tidak mau menuding jari pada siapalah. Yang antara yang terkini yang tentang angka 3 ni, 3,333 kes dan sebagainya yang dikaitkan dengan Al-Quran juga. Dan yang berkongsi ni pun bukan calang-calang individu ni, Ustaz. Jadi bagaimana pula situasi? Yang tak tahu ni jadi macam ni betul lah. Inilah Quran dah kata ni. Inilah ayat dan sebagainya. Jadi bagaimana, Ustaz? Eli, kalau perasan orang kita ni dia suka dia punya apa, numerologi betul. Benda yang kan dia suka macam nombor-nombor tau, tarikh kahwin, lepas tu anniversary kan dia suka nombor-nombor. Nombor tu pula dikaitkan dengan agama. Saya belajar dulu, kata guru saya, satu jenayah yang besar apabila kita menafsirkan Quran mengikut pandangan sendiri ataupun mengikut selera sendiri demi nak meraih perhatian umum. Itu jenayah tu. Jenayah besar tu. Sebab apa? Walaupun dia taklah digazetkan sebagai kanun apa semua, tapi jenayah lah tu sebab kau menyesatkan masyarakat. Padahal ayat tersebut, saya tak nak urai pada tempoh yang singkat ni, ayat tersebut mencerita tentang wanita yang disuruh duduk dalam rumah supaya terpelihara maruah dia semua, bukan berkait dengan dia. Kalau macam ni, kalau nak tengok juga ayat Quran berkaitan tentang stay at home ni, saya rasa amat sesuai sekali ayat berkaitan tentang pemaisuri semut, suruh rakyat dia masuk dalam sarang. Takut dipijak oleh tentera Nabi. Betul. Yang tu berkait. Pemaisuri suruh ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum tu kan. Sekalian semut, masuklah kalian dalam sarang masing-masing. Takut nanti terpijak. Pemaisuri tu ibaratkan pemimpin yang bagus. Yang Muhammad Perdana Menteri kita pun dah memberikan package rangsangan ekonomi yang bagus, apa semua tu. Macam pemaisuri itulah. Dia suruh selamatkan diri, jaga hati-hati diri dan think positif. Kalau ada di kalangan kalian kena pijak dengan Nabi Sulaiman, maka bersangka baiklah. So kita pun sama. Kita duduk di rumah ni bersangka baik dengan arahan pemerintah. Ini ada kebaikan untuk kita bersama. Itu boleh dikaitkan ke arah itu. Konteks ayat dia kena. Baik. Jadi kena faham betul-betul sebelum menyebarkan. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa macam sama-sama. Macam tazkirah online pula kita ni. Ustaz jaga diri ya. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilyas Ismail bersama dengan kita. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh perolehi. Jadi walaupun anda rasa anda macam copy paste daripada grup sebelah, pastikan ada kesaksian tabayun lebih dahulu ya, sebelum dikongsikan. Banyak sekarang ni bila internet diberikan percuma, kalau dapat 1 gig dalam tempoh tertentu tu, manfaatkan dengan sebenarnya .my tu boleh anda dapatkan maklumat sama ada sahih ataupun tidak. Okey, kalau tak sahih, kalau tidak benar jangan dikongsi. Kita nak break seketika. Di hujung-hujung nanti kalau ada nak berkongsi aktiviti yang memberi manfaat, ya, ibadah dan sebagainya, boleh hubungi kami di talian Syariah Meja Bulat. Selepas ini kita jumpa lagi. Okey, bersama lagi dan saya nak ambil kesempatan ni untuk berkongsi apa yang dititipkan rakan-rakan di WhatsApp. Banyak ni tapi saya minta maaf tak dapat kongsi semua. Jadi ini antaranya ni aktiviti sepanjang PKP bersama anak-anak Wafa, Wardina dan Wirdani. Tolong mak bersihkan rumah ya.
Dan ada kedai juga. Ada ada pelbagai makanan yang diletakkan harga, dan ini upah kalau melakukan aktiviti ni. Kemas baju dapat RM5, basuh pinggan dapat basuh pinggan RM15. Boleh tahan. Okey. Solat 5 waktu RM50. Ni bonus betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Dan satu lagi, walaupun saya rasa ni agak unik, yang ni katanya bermain e-sports, ya. Ini dia gambarnya. Dihantar kepada kami juga. Sangat menarik. Hilang pula dah. Okey, dan banyaklah perkongsian yang tidak sempat kami tunjukkan kepada anda. Kita nak ambil panggil Cik Nazri di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam ya. Ya, Cik Nazri dari mana? Daripada Pulau Pinang. Dari? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey, apa aktivitinya? Saya ringkas. Saya cuma nak beri pandangan kepada sistem penyiaran ni lah. Baik, silakan. Untuk kita adakan supaya mulai ke atau buat sembahyang taubat di tengah malam lah. Secara langsung. Baik. Okey. Okey, itu saja. Itu saja. Okey, baik, cadangan yang baik. Terima kasih. InsyaAllah kita tengok kalau bila kita panjangkan. Terima kasih ya. Ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, banyak sebenarnya cadangan yang baik dikongsikan oleh Cik Nazri dan juga rakan-rakan yang lain. Dan itu juga yang boleh dilaksanakan di rumah anda, ya. Dalam tempoh PKP ini kita dapat keluar dan sebagainya. Dan kalau anda ingin juga terus menghulurkan bantuan ataupun melakukan amal kebajikan tanpa perlu keluar dari rumah, anda boleh lakukan dengan menghantar sumbangan ke bantuan kemanusiaan COVID-19 ini, tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, di nombor akaun Maybank 5141 0532 3170 5141 0532 3170. Jadi boleh menyumbang dari rumah. Baik, sumbangan anda amat kami hargai, memudahkan urusan frontliners dan sebagainya ni yang memerlukan bantuan. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas perkongsian anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jaga diri Malaysia.